Sebenarnya Imam Bukhari dalam kitab Tarikh Kabir dia ada tulis tentang Marwan. Marwan ni orang molek, tak ada apa-apa. Dia tak ada sebut apa-apa benda hak tak molek. Tetapi yang kita nak sebut hari ni pun sebab ada orang bangkitkan pula sekarang ni, jadi nak jadi benci kepada orang-orang dulu, generasi awal, padahal dia tidak tahu ceritanya. Hak menyebar tu memanglah dia terpengaruh dengan ajaran yang sesat. Kita ni pula kalau kita tak tahu, boleh jadi tak kenal maka tak cinta. Setara mana Marwan ni orang? Sebab dikatakan teruk benar ni Marwan ni. Tetapi hak teruk tu kait dengan Sayyidina Osman juga. Tanah padak hak sepatutnya peninggalan Nabi tu tak bui kepada Fatimah, kata dia, anak dia. Tapi Sayyidina Osman bui kepada Marwan, jadi milik Marwan. Lepas tu Marwan khumus hasil rampasan perang di Afrika 1/5. Sayyidina Osman beri ke dia juga. Jadi Sayyidina Osman ni tak molek lah, pemerintah yang tak molek, yang mengamalkan nepotisme. Dikatakan ia mengamalkan ni puak-puak ni lah, kroni mengutamakan kroni dia. Itulah dakwah orang kemudian. Padahal hanya benda tu semua tak ada. Itu semua adalah fitnah, kekarutan. Kroni kat mana? Marwan tu dia menantu Sayyidina Osman. Marwan ni dia menantu kepada Sayyidina Osman. Lepas daripada Sayyidina Muawiyah, mereka Yazid. Lepas pada Yazid, Muawiyah sebentar. Nama Muawiyah sebentar. Lepas pada tu Marwan ambil alih kuasa. Yang sebenarnya kerajaan Bani Umayyah ni lebih besarnya anak cucu dia, Marwan. Muawiyah tu tak ada, sekat Yazid lah. Muawiyah anak Yazid tu tak ada bilangan, sebentar sangat. Dia pun tak sih, dia tak minat mereka ni. Serah kuasa. Marwan ini hak mereka kuat. Lepas tu Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, anak cucu dia. Puak-puak ni hak yang dikatakan Bani Umayyah tu sebenarnya anak cucu dia, hak ramai. Marwan ni orang setara mana? Kalau tengok dalam sejarah kat, dia buruk ni sebenarnya dia bukan nak pukul Marwan saja, dia nak pukul Sayyidina Osman. Situ pergi. Tapi dia tidak secara langsung. Hak secara langsung pun ada juga. Bahkan Sayyidina Osman tu dia kata makan piti zakat dan macam-macam. Seorang yang dijanjikan syurga tu ada kau lagu tu. Kalau kita fikir dari segi logik tu tak pernah sabar. Tapi itulah yang disebarkan, yang sebenarnya tak betul. Bahkan Marwan ini ketika Nabi SAW wafat, umur dia 8 tahun. Kalau orang lain dah 5 tahun, 7 tahun sudah kira sahabat. Marwan ni tidak dimasukkan sebagai sahabat. Ini semua ni akibat kesan daripada orang buruk dia. Padahalnya dia kalau nak kira berdasarkan Sayyidina Husain tahun yang ke-9, Sayyidina Hasan tahun yang ke-7 lahir, orang panggil sahabat. Kalau tahun yang ke-7 dah berapa tahunnya dengan Nabi? Tahun yang ke-10, sebelah lah kita kata, Nabi wafat dah, sudah orang panggil sahabat. Hak ni umur 8 tahun tidak sahabat lagi. Ini semua ni fitnah, nak memburuk-burukkan Marwan. Yang sebetulnya dia tidak begitu. Dan hak cerita kata dia buat nyayo, dia supah Sayyidina Ali, maki Sayyidina Ali ketika berkhutbah pada hari Jumaat, itu semua cerita karut belaka, tak betul. Baiklah, oleh kerana ada beberapa perkara berkenaan dengan Marwan ni kita sebut tentang Marwan ni sikit hari ni. Buku yang ditulis oleh ulama kita, ada beberapa perkara. Yang pertama, Marwan ini ketika Rasulullah wafat umur dia 8 tahun. Yang keduanya, kita perlu tahu Marwan ini menantu kepada Sayyidina Osman. Mana Sayyidina Osman pilih orang ni, dia tidak pilih sembarangan, ambil sembarangan. Orang memang istimewa. Iaitu Ummu Aban Al-Kubra. Ummu Aban, nama bini dia, anak kepada
Sayyidina Uthman. Boleh anak lah. Boleh anak lah. Lepas tu Marwan ini hubungan baik dia dengan keluarga Sayyidina Ali. Hubungan baik. Takkanlah orang yang duduk sumpah dalam khutbah jemaah, keluarga Ahlul Bait, keluarga Sayyidina Ali, tiba-tiba boleh ada hubungan yang baik pula dari segi perkahwinan hak ni menikah dengan anak hak ni sepanjang masa. Takkanlah begitu. Menunjukkan cerita-cerita tadi palsu, direka-reka kemudian saja. Buktinya ni Ramlah, anak kepada Sayyidina Ali sendiri. Ramlah nama, anak kepada Sayyidina Ali sendiri. Menikah dengan anak Marwan ini, namanya Muawiyah bin Marwan. Anak Marwan nikah dengan anak Sayyidina Ali. Takkanlah demo ni tak tahu orang rapah harta yang sepatutnya tok nenek dia terima, mak dia terima. Orang ini jahat benar. Apa yang berhubung molek lagu tu? Ini semua ada dalam kitab-kitab yang mu'tabar. Disebutkan di sini misalnya dalam kitab Nasab Quraisy, dan dalam Jamharat Ansabil Arab oleh Ibnu Hazm pun ada sebut juga. Bukan dalam sebuah dua kitab yang sebut begini. Satu lagi cucu kepada Sayyidina Hasan, Zainab binti Hasan bin Ali. Ni jadi bini kepada Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Jadi bini kepada cucu Marwan. Maknanya hubungan ni, orang panggil hubungan persemendaan ini, ada sepanjang masa. Tak pernah sabar ni buat-buat ni jahat seperti yang digambarkan dalam sejarah. Mana sejarah tu sudah diselewengkan. Tak apa. Ni bukan dalam sebuah kitab. Sebut ni banyak kitab. Nafisah, anak kepada Zaid, anak kepada Zaid bin Hasan bin Ali, menikah dengan Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Juga. Ada lagi. Banyaklah ni contoh. Dari segi hubungan tu banyak. Contohnya. Tak apa dah. Kita reka-reka saja. Seterusnya, kelayakan Marwan ni orang setara mana kan? Orang setara mana? Dia ni Marwan meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Dan orang yang meriwayatkan daripada Marwan, sahabat Nabi, Sahal bin Sa'ad, Ali bin Husain, Urwah bin Zubair, Abu Bakar bin Abdul Rahman, dan ramai lagi. Ni orang-orang yang meriwayatkan daripada dia. Semua anggap dia molek. Orang dulu kalau dia terima hadis tu, dia kira molek. Kalau tidak dia tak terima. Dengan sebab itulah Imam Malik terima berapa banyak dalam kitab dia tu daripada Marwan. Pendapat Marwan sendiri dia terima dan dia pakai. Sebab itulah Urwah bin Az-Zubair kata Marwan la yuttaham fil hadis, tidak tertuduh, tidak dipandang tidak baik dalam hadis. Dan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, seorang sahabat Nabi yang terkenal, dia pun ambil juga riwayat daripada Marwan. Kenapa? Karena dia anggap Marwan ini mana orang yang molek. Begitu juga Imam Malik dan Imam Bukhari ambil daripada Marwan. Beberapa tempat. Hak sekali dengan Miswar tu sekalilah. Hak Marwan seorang pun ada juga. Kalau kita kata Marwan ni tak molek, orang jahat, orang zalim, mana Bukhari pun tak molek juga. Sahabat dulu hak duk terima Marwan, anak-anak Sayyidina Ali sendiri terima baik. Puak-puak ni mana tak molek belaka. Dia akan jadi gitu. Dengan sebab itu tak boleh terima cerita tu. Dalam Muwatta Imam Malik saja misalnya, pada beberapa tempat, 5 tempat Imam Malik ambil daripada dia. Dalam Muwatta Imam Muhammad begitu juga, banyak juga. Dalam Musannaf Abdul Razak pun ada. Bagi kita paling tinggi sekali Bukhari ambil. Maknanya orang tu orang adil. Dia tidak ambil kalau tidak adil. Perawi itu makna tinggi kedudukan dia, mengikut syarat dia. Maknanya bagi Imam Bukhari segala kezaliman, kejahatan yang dikatakan Marwan itu lakukan, tak ada, itu tidak berasas sebenarnya. Dalam Musnad Ahmad juga ada ni.